Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syafiq Zakwan bin Suhaimi, nombor matrik 1772276. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan um, tajuk buku saya di bawah tajuk pejuang saham, iaitu Candlestick Robinson. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan perjalanan saya dalam menghasilkan penulisan yang berjudul Candlestick Robinson ini. Dan penulisan ini adalah berdasarkan sedikit pengetahuan dan ilmu yang telah saya pelajari dan saya ingin kongsikan di buku ini. Jadi ucapan penghargaan juga diberikan dan ditujukan kepada keluarga saya, kepada Dr. Besyara dan rakan-rakan seperjuangan. Jadi saya berharap agar penulisan ini sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat dan ilmu kepada pembaca. Justru itu saya juga ingin meminta maaf kiranya penulisan ini tidak menepati cita rasa pembaca, dan saya juga ingin meminta maaf jika penulisan ini mempunyai sebarang kekurangan dan kesalahan. Jadi semoga kita sama-sama menjadi seorang penuntut ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang nak saya cerita dalam penulisan kali ini adalah yang pertamanya, iaitu saya nak mengenalkan apa itu Candlestick Morbozu. Yang kedua, saya nak kenalkan apa itu Morbozu putih, bagaimana kita nak tahu macam mana Morbozu putih. Dan seterusnya, apa itu Morbozu hitam, Candlestick Morbozu hitam itu sendiri. Seterusnya, keadaan Morbozu apabila berada di bullish pattern, iaitu bila kehadiran Morbozu ini di uptrend lah. So seterusnya adalah Morbozu pada bearish pattern, iaitu kehadiran Morbozu ini pada downtrend. Dan selain itu, cara setting, saya nak terangkan sikit cara setting Morbozu di trading view, dan akhir sekali adalah kesimpulan. Okay, jadi yang pertama 1.0 pengenalan Candlestick Morbozu. Morbozu ini adalah salah satu istilah dari bahasa Jepun yang bermaksud kepala gondol atau kepala botak. Jadi ini kerana candle Morbozu ini hanya terdiri daripada kotak dan badan sahaja, tanpa memiliki bayang-bayangan atau sumbu yang memanjang dari atas atau bawah candle tersebut. Dan kebiasaannya lilin ini berbadan panjang. Di Candlestick Morbozu ini juga adalah salah satu daripada candlestick pattern yang atau indikator yang digunakan dalam analisis teknikal saham. Selain itu, harga pembukaan dan harga penutupan akan sama dengan tahap maksimum dan minimum. Dengan kata lain, untuk menggunakan pola Candlestick Morbozu ini, trader harus memperhatikan warna pada tubuh candle tersebut. Jadi Morbozu ini terbahagi kepada dua, iaitu White Morbozu dan Black Morbozu. Harga penutupan yang lebih tinggi daripada harga pembukaan, iaitu white candle, melambangkan bull ataupun menaik, memegang peranan pada sesi tersebut, atau market sedang bullish, iaitu market sedang menaik lah. Jadi sebaliknya, apabila harga penutupan berada di bawah harga pembukaan, iaitu black candle, menandakan tekanan oleh bear yang mendominasi pada tersebut, atau kondisi market yang sedang bearish. Jadi seterusnya, apabila harga sepanjang sesi tidak pernah turun di bawah harga pembukaan serta ditutup pada harga tertinggi atau puncak di sesi tersebut, maka kita akan melihat sebuah candlestick yang tidak memiliki bayangan atas atau bayangan bawah dengan badan berwarna putih. Hal ini menunjukkan kuasa beli yang sangat tinggi pada sesi tersebut, dan candle seperti inilah disebut dengan nama White Morbozu. Sebaliknya, jika harga sepanjang sesi tidak pernah naik atau lebih harga pembukaan dan ditutup dengan harga yang paling rendah atau dasar pada sesi tersebut, maka kita akan melihat sebuah candlestick
yang tidak mempunyai bayangan atau sumbu dan badan berwarna hitam. Hal ini menunjukkan kuasa jual yang sangat tinggi pada ketika itu. Jadi candle seperti ini adalah dinamakan dengan Black Marubozu. Okey, seterusnya 2.0, apa itu White Marubozu? Jadi kita telah pun mengenal sedikit sebanyak tentang Marubozu dan jenisnya. Okey, mari kita lihat pula apa itu White Marubozu dengan lebih mendalam dan terperinci. Okey, definisi dan kriteria. Marubozu satu candlestick yang berwarna putih dengan badan yang panjang serta tidak mempunyai bayang-bayangan dan semu pada candlestick tersebut. Dari segi harga pula, untuk white candle, harga sepanjang sesi itu tidak akan berkurang dari harga pembukaan. Manakala pada sesi ini akan ditutup dengan harga maksimum atau paling tinggi. Jadi ia merupakan salah satu signal yang baik untuk membeli atau entry. Tindakan trader. Dengan corak pergerakan harga white Marubozu ini menunjukkan bahawa pembeli mengawal tindakan harga dari perdagangan pertama hingga perdagangan terakhir. Trader juga akan membuat analisis dan tindakan berkenaan dengan white candle berdasarkan trend pada graf sama ada bullish trend ataupun bearish trend. Jadi kita lihat pada rajah 2.1 dan rajah 2.2. Rajah 2.1 menunjukkan contoh batang atau candlestick white Marubozu dan rajah 2.2 menunjukkan contoh bagaimana keberadaan candlestick white Marubozu di graf sebuah counter. Okay. Jadi mari kita kenal pula apa itu Black Marubozu. Jenis Marubozu kedua adalah Black Marubozu yang mana ia berlawanan kepada White Marubozu. Mari kita lihat pula dengan lebih jelas apa itu Black Marubozu. Okey, definisi dan kriteria. Dia adalah salah satu candlestick yang berwarna hitam dengan badan yang panjang serta tidak mempunyai bayang-bayangan atau sumbu pada candlestick tersebut. Dari segi harga pula, untuk black candle ini, harga pembukaan adalah harga yang maksimum atau yang paling tinggi, manakala pada sesi ini akan ditutup dengan harga minimum atau harga paling rendah. Ia juga merupakan satu signal yang sesuai untuk menjual. Tindakan trader, seperti yang kita tahu, Black Marubozu ini berlawanan dengan White Marubozu. Setelah itu, ia melambangkan tanda negatif. Trader akan membuat analisis dan membuat keputusan yang sama ada untuk menjual unit saham tersebut. Ada juga yang mengatakan bahawa jika terdapat Black Marubozu ini menandakan satu trend itu adalah trend yang lemah atau counter yang lemah. Jadi kita dapat lihatlah contoh candlestick white Marubozu, dia punya candlestick itu pada rajah 3.1 dan rajah 3.2 kita dapat lihat bagaimana keberadaan candlestick Black Marubozu ini ketika berada di counter. Okay, mari kita lihat pula keadaan Marubozu pada bullish pattern. Okay, seperti yang kita ketahui, sebuah counter pasti ada akan mempunyai trend tersendiri, sama ada dalam trend tersebut dalam keadaan bullish ataupun uptrend, ataupun trend tersebut berada dalam keadaan bearish ataupun downtrend pada satu masa tertentu. Jadi trend ini menunjukkan prestasi counter tersebut dan boleh menjadi panduan kepada trader untuk melabur atau membuat sesuatu keputusan dan analisis. Mari kita kaji apa yang akan terjadi apabila Marubozu berada di bullish pattern. Okey, di sini kita boleh lihat dalam dua keadaan. Yang pertama, apabila candlestick white Marubozu ini muncul di bullish trend. Okey, sekiranya keadaan ini terjadi, ia menunjukkan kemungkinan besar bahawa bullish trend tersebut akan terus menaik dan berlanjutan hingga satu waktu tertentu. Hal ini kerana trader atau pembeli menunjukkan minat dan kuasa beli yang sangat tinggi, dan buktinya kita boleh melihat jumlah volume bid pembelian atau boleh juga dilihat pada grafik volume aplikasi. Jika jumlahnya banyak dan melebihi garisan average volume, maka tanda kenaikan akan lebih kuat dan berlanjutan. Mari kita lihat contoh pada rajah 4.1. Pada rajah 4.1 menunjukkan trend bagi counter Telekom Malaysia Berhad pada sekitar bulan November dan Disember pada tahun 2019 yang berada dalam keadaan
bullish trend. Okey, berdasarkan pada graf ini kita dapat lihat bahawa terdapat white Morobozu ini pada pertengahan trend. Jadi selepas sahaja daripada white Morobozu tersebut, trend terus menaik dan berlanjutan. Ini menunjukkan kaunter tersebut berada dalam satu posisi yang baik, dan ketika ini juga adalah signal yang baik atau yang bagus untuk entry. Seterusnya, apabila black Morobozu pula muncul di bullish trend, sekiranya ini terjadi lebih-lebih lagi di akhir bullish trend, berkemungkinan besar akan terjadi pembalikan arah. Ini bermaksud trend akan berubah dari bullish ke bearish. Okey, mari kita lihat contoh rajah 4.2 seperti yang kita lihat pada rajah tersebut. Menunjukkan satu graf counter MACD berhad pada awal tahun 2020. Pada bulan Januari telah berlakunya kenaikan trend sehingga hujung bulan tersebut. Pada graf tersebut kita dapat perhatikan kemunculan black Morobozu dengan harga pembukaan RM5.35 dan harga penutupannya pada RM6.56. Jadi graf tersebut menunjukkan pembalikan arah sejurus sahaja kehadiran black Morobozu tersebut. Oleh itu, trader boleh membuat keputusan untuk menjual unit saham tersebut bagi mengelakkan kerugian ataupun cut loss. Walaupun begitu, kita masih juga perlu bergantung dengan keadaan trend semasa sebelum entry atau exit di counter tersebut. Mari kita lihat pula keadaan Morobozu apabila berada di bearish pattern. Selain bullish trend, Morobozu juga boleh berada di bearish trend. Ia boleh menjadi tanda kepada trader untuk menjual atau membeli mengikut keadaan tertentu dan jenis candlestick Morobozu tersebut. Apabila terjadinya white Morobozu pada bearish trend, maka berkemungkinan besar trend tersebut akan berlaku pembalikan arah dan menandakan permulaan kepada bullish trend. Oleh itu, trader akan mengambil peluang untuk membeli pada harga terendah sebelum harga meningkat naik. Kita dapat lihat contoh graf pada rajah 51. Okey, graf tersebut menunjukkan graf satu counter Petronas Gas berhad, di mana pada asalnya graf tersebut menunjukkan penurunan trend dan muncul pula white Morobozu di tengah-tengah trend. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah, jika kita lihat dan kita perhatikan jika 2 atau 3 hari atau selepas itu berlakunya bullish, maka di situ kita boleh mengambil peluang untuk entry, kerana kita boleh meramalkan trend tersebut akan terus meningkat selepas kehadiran white Morobozu. Okay. Selain itu, jika muncul pula black Morobozu pada bearish trend, ia menandakan trend tersebut akan berlanjutan mengalami penurunan. Hal ini kerana disebabkan berlakunya aksi penjualan secara besar-besaran. Jika big volume penjualan besar atau grafik penjualan warna hitam melebihi garis average, maka penurunan akan berlanjutan dengan lebih mendalam. Jadi sebaliknya trader harus melakukan penjualan ketika mana terjadinya penurunan di awal untuk cut loss agar tidak terjadinya kerugian yang lebih banyak. Ketika mana pasaran dibuka, badan candlestick akan terus memanjang ke bawah dengan berwarna hitam. Semakin panjang black Morobozu tersebut menandakan penurunan semakin tinggi. Kita boleh lihat contoh pada rajah 5.2. Rajah 5.2 menunjukkan graf counter top glove corporate berhad di sekitar bulan Julai pada tahun 2019. Jika kita perhatikan pada graf tersebut, trend sebelum kehadiran black Morobozu itu telah berlakunya downtrend, dan apabila berlakunya dan hadirnya black Morobozu candle ini, kita dapat perhatikan bahawa trend tersebut terus turun dan berlanjutan. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah kita boleh terus exit pada tersebut bagi kita mengelakkan kerugian yang lebih besar. Kemudian mari kita lihat pula bagaimana cara untuk setting Morobozu indicator di TradingView. Okey, yang pertama anda perlu membuka laman web TradingView. Kemudian apabila keluar seperti paparan rajah 6.1, anda perlu menekan Features Chart. Jadi seterusnya, apabila
anda tekan futures chart, maka akan keluar gambar rajah seperti rajah 6.2, paparan seperti itu, dan anda boleh menaip syarikat yang anda inginkan di ruangan yang disediakan. Jadi seterusnya, langkah ketiga, sebelum pergi ke langkah yang berikutnya, anda perlu memastikan chart anda dalam keadaan berbentuk candle supaya candle Morpho senang dijaki. Jadi anda perlu menekan futures candles dan memilih candles seperti rajah 6.3. Kemudian, anda perlu menekan futures indicator as strategist dan paparan anda akan keluar seperti pada rajah 6.4. Langkah seterusnya, anda perlu memilih futures candlestick patterns dan kemudian menaip white Morpho atau black Morpho. Anda juga boleh menaip kedua-duanya sekali. Kemudian, setelah semuanya selesai, paparan akan keluar seperti ini. Jadi anda boleh tarik ke kanan dan ke kiri untuk melihat sekiranya ada atau tidak candlestick Morpho ini. Jadi selain itu, untuk mengetahui anda juga boleh mengubah warna pada candle tersebut dengan warna pilihan anda, atau seperti warna yang kebiasaan trader guna, iaitu hijau atau merah. Jadi anda cuma perlu tekan pada futures chart properties seperti rajah 6.7. Dan kemudian apabila paparan seperti berikut, apabila keluar paparan seperti berikut, anda boleh buat pilihan mengikut cita rasa anda. Jadi akhir sekali, pada rajah 69 kita dapat lihat contoh gambaran penuh candlestick Morpho. Jadi kita pergi ke bahagian paling hujung, iaitu kesimpulan. Kita telah pun mengenal sedikit sebanyak tentang apa itu candlestick Morpho. Jadi apa yang boleh disimpulkan adalah Morpho ini sebagai satu indikator yang memberi panduan untuk kita atau trader mengatur strategi atau perancangan dalam pelaburan saham. Namun kita juga perlu tahu bahawa tidak semua counter terdapat candle Morpho ini. Ini kerana ia bergantung pada pasaran dan tindakan trader yang membeli dan menjual saham. Trader juga harus bijak dalam membuat analisis menggunakan Morpho ini kerana ia salah satu indikator yang boleh diaplikasikan untuk membuat keuntungan dan mengelak daripada kerugian. Selain daripada candlestick pattern Morpho, terdapat juga indikator candlestick yang lain seperti doji, hammer and hanging man, bullish engulfing dan lain-lain. Jadi semoga kita dapat belajar sesuatu dan dapat mengaplikasikan apa yang kita tahu dalam pasaran saham ini. Dan semoga kita semua berjaya membuat keuntungan yang lebih besar, InsyaAllah. Jadi saya rasa itu sahaja pembentangan saya atau presentation saya pada kali ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum.